Assalamualaikum. Ini ada satu permainan untuk mencabar korang. Jadi di sini anda boleh tengok ada satu menara dengan cakra pelbagai saiz dan berbeza warna. Misi anda adalah untuk memindahkan menara ni daripada bulatan yang asal kepada mana-mana bulatan kosong yang lain. Sini ke. Ini misi anda. Syarat pertama, hanya satu cakra yang boleh dipindahkan pada satu masa. Jangan memandai pergi angkut semua. Syarat kedua, hanya cakra yang paling atas yang boleh digerakkan. Korang tak boleh ambil cakra dekat bawah yang ditindih tu gerakkan. Dan syarat ketiga, cakra besar tak boleh diletakkan atas cakra kecil. Dan misi permainan ni adalah untuk korang melakukan pergerakan yang paling sikit. Jadi jom kita cuba dulu dengan menara dua cakra. Jadi mula-mula kita gerakkan cakra colour pink, lepas tu kita gerakkan cakra warna merah, lepas tu pink naik balik dekat cakra warna merah. Selesai. Dan dalam pergerakan yang paling sikit, 3 gerakan. Senang. Mudah. Macam mana pula dengan 3 cakra? Kita gerak cakra pink, cakra merah. Sekarang ada satu masalah. Cakra pink ni kita nak gerak mana? Dia boleh gerak merah, dia boleh gerak kuning. Ingat, misi kita adalah kita nak gerakkan cakra warna kuning ni pergi ke mana-mana bulatan yang kosong. Jadi pertama sekali kenalah ada bulatan yang dikosongkan. Warna merah tak boleh pergi ke atas warna pink sebab dia warna merah ni lagi besar pada warna pink. Jadi kita cuma boleh gerakkan warna pink ke atas warna merah. Jadi cakra kuning ni pun bolehlah gerak. Okey, sekarang colour pink ni nak pergi mana? Senang saja, dia kena pergi ke tempat yang kosong supaya warna merah dapat naik ke atas kuning dan kita dapat selesaikan menara ni. Dan kita dapat selesaikan dalam gerakan yang paling sikit. 7 gerakan. Senang. Nak tahu apa yang susah? 4 cakra. Jom kita selesaikan. Okey, pink bagi sini, merah bagi sini. Sekarang pink nak pergi mana? Tak apalah, kita hentam je lah kot. Sini kot. Orange bagi sini. Ni nak bawa pergi mana ni? Sini lah kot. So, merah bagi sini. Sini. Kuning boleh gerak. So, kuning, pink bawa pergi sini. Merah bagi sini. Pink bagi sini. Orange boleh tak atas kuning. Pink pergi sini, merah pergi sini, pink pergi sini. Tak sangka dapat selesaikan. Bukan tu je, kita dapat selesaikan dalam pergerakan yang paling sikit. Wah, ini kebetulannya ni. Saya main tap je tadi. Ya ke? Betul ke semuanya kebetulan? Ke ada strategi yang kita boleh guna untuk sentiasa menang permainan? Jadi permainan yang kita baru main sebentar tadi ada nama dia. Nama sebenarnya adalah Menara Hanoi. Cerita dia, di sebuah kerajaan ada 64 cakra emas yang disusun dalam bentuk menara. Pemilik emas tu cabar anak murid dia. Kalau dia dapat alih ke semua 64 cakra emas tu daripada satu tiang kepada tiang yang lain dengan syarat seperti mana permainan kita tadilah, semua emas tu akan jadi milik dia. Kaya gila. Jadi anak murid tu pun fikir, kalau 2 cakra, 3 gerakan. Kalau 3 cakra, 7 gerakan. Kalau 4 cakra, 15 gerakan. Jadi kalau 64 cakra keseluruhan, mestilah tak banyak sangat kan. Mungkin dalam 300, 400 macam tu je. Itu satu hari pun boleh siap. Jadi dia pun memulakan langkah untuk menjadi orang kaya dengan 64 cakra emas. Seminggu berlalu masih tak selesai. Sebulan pun tak selesai. Setahun pun macam jauh lagi. Jadi anak murid ni pun berhenti bermain. Dia akhirnya membuat pengiraan. Berapa lama sebenarnya aku perlukan untuk selesaikan cabaran ni? Rupa-rupanya kalau dia ambil masa 1 saat untuk gerakkan 1 cakra dan dia berjaya membuat semua langkah yang betul dengan cara paling efisien, dia memerlukan 585 bilion tahun untuk menggerakkan keseluruhan menara Hanoi tersebut dengan 64 cakra ke bulatan yang berbeza. Ni mustahil.
Rupa-rupanya anak murid tu dah kena scam dengan tok guru dia. Jadi macam mana kita boleh tahu jumlah pergerakan yang paling sikit untuk menyelesaikan kesemua 64 cakra? Menariknya, kita boleh tahu dengan menggunakan formula ni. Jumlah pergerakan minima sama dengan 2 kuasa N tolak 1, di mana N adalah bilangan cakra. Jadi kalau korang perasan, ini adalah satu fungsi pengembangan eksponen yang mula-mula dia meningkat perlahan dan kemudian berkembang dengan sangat laju. Jadi dengan persamaan yang kita dah dapat, kita boleh tahulah berapa jumlah pergerakan paling sikit untuk memenangi permainan ni. Untuk 5 cakra, 31 gerakan. Untuk 6 cakra, 63 gerakan. Dan selanjutnya. Sekarang kita dah tahu berapa banyak gerakan yang paling sikit yang diperlukan untuk memenangi permainan tersebut. Tapi sekarang ada satu soalan lain. Adakah strategi yang kita boleh guna untuk menang permainan ni setiap kali? Macam mana kita nak tahu mana kita nak gerakkan setiap cakra-cakra kita supaya gerakan yang paling sikit dapat dihasilkan? Sebenarnya ada strateginya. Dan ia terletak pada satu gambar rajah yang pelik yang mengejutkan para ilmuwan. Kenapa gambar rajah ni pelik? Yalah sebab kan kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu dia ulang balik jadi 1, 0. Dia ulang balik. Kenapa kita kira sampai 9 nombor ni je? Kenapa kita tak berhenti sampai nombor 6 contohnya? Kenapa kita tak berhenti sampai nombor 4? Kenapa kita tak tambah nombor lain selepas nombor 9 ni? Kenapa kita guna sampai 9 nombor je? Pelik kan? Dan tak boleh ke kita keluar daripada sistem nombor 10 ni? Jawapannya, memang boleh. Boleh je kita nak buat sistem nombor kita berhenti setakat nombor 4 ke 5, 6. Dan boleh je kita nak tambah sebenarnya nombor-nombor selepas daripada nombor 9. Nombor baru pun kita boleh cipta. Sebab sistem nombor yang kita guna sekarang dipanggil sebagai sistem asas 10. Dia ada 10 nombor daripada 0 sampai 9. Kenapa kita guna 10 nombor ni? Sebab yang paling simple adalah ni. Ni bukan Sami Allahu liman hamidah, bukan. Sebab kita ada 10 jari. Dan kita kira biasanya kita guna jari lah 1, 2, 3 ni sampai 10. Tapi rupa-rupanya dalam sejarah ada juga tamadun yang menggunakan sistem nombor 20. Sebab dia kira sekali dengan jari kaki. Tapi sebab tak ramai orang yang boleh rasa jari kaki dia orang dan susahlah nak buka kasut setiap kali. Jadi sistem nombor 20 ni tak berapa popular. Dan maksudnya kalau ada alien yang ada 6 jari, diorang akan gunakan sistem nombor 6. Peliknya. Dan rupanya ada juga tamadun yang menggunakan sistem 12 nombor. Dan menurut ahli matematik, sebenarnya sistem 12 nombor ni adalah sistem yang paling baik sebenarnya, yang paling efisien, lebih daripada sistem 10 kita ni. Tapi dah lambat lah nak tukar ke apa ke. Kalau tukar memang satu dunia pening. Jadi kita teruskan dengan sistem nombor 10. Saya tekan video abang sebab nak tahu cara selesaikan permainan ni. Tak kenapa pula pergi buat kelas matematik asas nombor bayang. Nak promo kelas tuition ke apa? Inilah kanak-kanak zaman sekarang. Tak sabar, semua jawapan nak minta cepat. Sebab kenapa kita buka topik asas nombor ni adalah entah kenapa pelik dan misteri. Jawapan kepada cara menyelesaikan permainan Menara Hanoi ni terletak pada asas nombor 2. Asas nombor 2 ni hanya ada 2 nombor saja, 0 dan 1. Ataupun sifar dan 1. Dan dalam asas nombor 2, kita kira daripada 0, 1, dan bila dia sampai kepada nombor yang sepatutnya 2, dia tak jadi 2. Dia menjadi 1, 0. Ni bukan 10 sebab 10 adalah untuk asas nombor 10. Ini menjadi 1, 0. Dan bila 3, menjadi 1, 1. Dan 1, 0, 0 untuk 4.
Kalau nombor 10 dia jadi apa? Dia menjadi 1010. Ini nombor 10 dalam sistem nombor 2. Okey, yang peliknya kita akan sentiasa dapat menyelesaikan permainan menara Hanoi ni dengan menggunakan irama asas nombor 2. Jadi skrin ni dia memaparkan asas nombor 2. Caranya adalah setiap kali bit hujung belah kanan ni yang paling kecil, dia meningkat kepada nombor 1. Maka kita akan ambil cakra yang paling kecil, cakra pink, dan setiap kali kita akan gerakkannya melawan arah jam. Jadi dia akan masuk ke bulatan ni. Kemudian bila bit sebelah dia naik kepada angka 1, maka kita akan ambil cakra yang kedua berwarna merah dan kita akan gerakkan ke bulatan yang lain. Tapi nak bulatan yang mana satu? Nak naik ke pink ke? Mana boleh sebab pink dia kecil. Maka kita gerakkan dia ke bulatan yang kosong. Dan bila bit hujung ni dia naik lagi sekali kepada nombor 1, apa yang kita buat? Kita akan ambil cakra kecil ni lagi sekali. Kita gerakkannya melawan arah jam. Jadi selesailah menara Hanoi untuk 2 cakra. Dan dengan pergerakan yang paling sikit, 3 pergerakan. Tapi adakah formula asas nombor 2 ni kita boleh guna untuk bilangan cakra yang lagi besar? Jadi ini adalah menara Hanoi dengan 5 cakra. Jadi ingat, kita nak selesaikannya dengan pergerakan yang paling sikit, 31 pergerakan. Dan kita nak gunakan irama dan rentak nombor binary asas nombor 2. Okey, jom kita buat. Okey, so ambil cakra pink lawan arah jam. Ambil cakra merah letak dekat bulatan ni. Ambil cakra pink lawan arah jam. Ambil cakra kuning letak dekat bulatan jatuh. Ambil cakra pink lawan arah jam. Ambil cakra merah letak dekat kuning. Ambil cakra pink lawan arah jam. Cakra kuning bulatan jatuh. Cakra pink lawan arah jam. Merah letak dekat atas ni. Pink lawan arah jam. Kuning letak atas kuning. Pink lawan arah jam. Merah letak atas kuning. Pink lawan arah jam. Hijau letak dekat bulatan yang lagi satu. Wah, tengok. Sekarang kita dah berjaya menggerakkan cakra yang paling bawah sekali. Pink lawan arah jam. Merah letak hijau. Pink lawan arah jam. Kuning letak atas bulatan yang satu. Pink lawan arah jam. Merah letak atas kuning. Pink lawan arah jam. Kuning letak atas hijau. Pink lawan arah jam. Merah letak atas bulatan yang satu. Pink lawan arah jam. Kuning letak atas kuning. Pink lawan arah jam. Merah letak atas kuning. Dan akhirnya pink letak atas menara Hanoi yang berjaya diselesaikan. Jadi ya, memang berkesan rupanya formula menggunakan nombor sistem asas 2 ni untuk menyelesaikan menara Hanoi. Tapi kenapa pula? Dari mana datang perkaitan antara dua ni? Disengajakan ke tak sengaja ke kebetulan je? Atau ini merupakan satu lagi misteri alam yang menunjukkan betapa sistematiknya teraturnya alam kita ni, di mana pada setiap benda, walaupun pada satu permainan menara Hanoi yang biasanya dimainkan oleh kanak-kanak, terdapat perkiraan-perkiraan rahsia yang kita mungkin tak terfikir pun dari mana datang perkaitannya. Jadi itulah antara misteri dan kehebatan matematik. Dia boleh menyelesaikan satu benda yang kita tak tersangka-sangka pun. Dan terpulanglah pada kita untuk mengkaji yang akhirnya akan mendatangkan satu kesimpulan kepada diri kita. Betapa setiap benda tu ternyata tercipta dengan kadarnya yang tersendiri. Pengiraan-pengiraan tertentu. Jadi apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Dan kalau anda berminat nak menyokong saluran ajar, anda bolehlah tekan pada butang join. Dan dengan sedikit sumbangan, anda bolehlah membantu mengembangkan lagi ilmu-ilmu pendidikan di luar buku teks ni. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.